Sebab bila dah segalah, dia akan masuk kepada idha'atuha, iaitu memberi cahaya. Tapi kalau sekadar terbit, dia masih tidak memberi cahaya. Bila dah naik segalah, maka bercahayalah. Itu nak kena faham oleh. Nah, baik. Kemudian kita dah sebut tentang solat sunat al-istikharah. Kemudiannya, sampai kita pada muka surat 80, maka perhatikan betul-betul kita sekarang ni semakin sempit majlis-majlis kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Kita ada peluang ini, mudah-mudahan Allah permudahkan besok. Dia akan akan datang pengajian kita dapat dibuat Selasa Khamis, kemudian dapat pula buat pengajian tafsir kita kembali. Kalau boleh kita dapat buat ayat Ahad dengan Google Meet ni. Kemudiannya kita dapat buat juga khatam Quran dengan Google Meet ni, mudah-mudahan khair insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan jalan kebaikan itu. Ianya terpulang kepada niat kita dan kesungguhan kita. Kita kena bersyukur pada Allah. Allah dah beri kita jamaah. Allah dah beri guru, walaupun tidak sempurna guru itu, tetapi ada guru. Dan kemudiannya ada anak murid. Dan Allah bukakan jalan-jalan kebaikan ini. Maka bersyukurlah Allah dari hari ke hari. Kerana kita sekarang di akhir zaman dengan bermacam-macam ujian. Pertama, Buya nak minta antum doa keterusan pondok, supaya benda ini tidak mengganggu pondok dan pondok boleh terus berjalan. Ini amanah guru Buya Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafidh. Apabila meresmikan pondok itu, maka beliau juga berpesan pada Buya akan datang ujian-ujian yang banyak. Ujian keliling, ujian halang perjalanan. Maka janganlah kau lemah. Ujian daripada sudut keliling kita, ujian daripada, dan dia berpesan juga pada Buya, bila dalam ini, maka yang antum perlu lihat Buya. Jangan lihat sekeliling Buya. Dia akan menimbulkan fitnah dan akan menjadikan keraguan. Maka lihat Buya dan apa yang Buya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik pada antum semua. Daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian-ujian ni semua ada contoh-contoh, banyak ujian. Ujian dengan malapetaka, ujian dengan bala, ujian dengan orang tidak mahu mendengar dakwah, orang keliling seperti mana Nabi Yunus alaihi salam. Kemudiannya begitu juga Nabi Muhammad kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ujian dalam kekeluargaan contohnya yang berlaku kepada Nabi Ismail alaihi salam, sehingga kan Nabi Ibrahim pun mencampuri urusan rumah tangganya Nabi Ismail alaihi salam. Dan kemudiannya bermacam-macam ujian. Begitu juga Nabi Lut, yang mana ahli keluarga yang tidak mahu mengikutnya dalam berdakwah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, kerana ego, kerana sombong, kerana kepercayaan yang tidak betul. Begitu jugalah ujian-ujian keliling, ujian-ujian daripada sahabat-sahabat seperti Nabi Isa alaihi salam, yang mana sahabat-sahabatnya sendiri ada yang mengkhianati dia oleh Nabi Isa alaihi salam. Begitu jugalah nabi-nabi yang lain. Begitu jugalah para ulama yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Sayyidina Umar pernah mengingatkan seorang sahabat yang ibunya tak mau keluar bermogok kalau dia mengikut Nabi Muhammad, meneruskan ajaran Nabi Muhammad, berdakwah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bermogok mengatakan bahawa aku takkan keluar daripada, kalau engkau mengikut Muhammad maka aku akan keluar dan melihat, letakkan diriku di tengah cahaya matahari dan aku tidak akan masuk. Dan kemudiannya aku tidak akan menyikat rambut aku sampai bila-bila, dan aku tidak akan makan sampai bila-bila. Sehingga kan sahabat ini merasa ragu-ragu dan merasa bersalah. Ini ibu dia, ibu kandung dia. Maka macam mana wahai Umar? Maka Sayyidina Umar mengata, teruskan apa yang dipesan oleh Rasulullah, teruskan kamu dalam berdakwah. Maka ibumu kalau gatal kepalanya, dia akan sikat kembali kepalanya. Dan ibumu kalau sekiranya panas matahari, dia akan masuk. Dan ibumu kalau dia dah lapar, dia akan makan. Jangan kau risau benda itu, teruskan. Maka semua masing-masing mungkin akan diuji begitu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita, insya-Allah. Ya, baik. Yang penting untuk fokus kepada diri kita ini, bagaimana nak membaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diajar kepada kita Imam Al-Ghazali seterusnya
taala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Maka apabila sampai sekira-kira 1/4 hari, maka hendaklah engkau perbuat sembahyang duha 2 rakaat, iaitu sekurang-kurangnya, atau 4 rakaat, atau 6 rakaat, atau 8 rakaat. Kerana sekalian bilangan rakaat yang tersebut di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jikalau hendak engkau simpankan, yakni ringkaskan kepada 2 rakaat, jua inilah lafaz niat. Baik. Bila kita sebut sunat duha, Buya dah sebutkan sampai 1/4. Maka letaklah, iaitu siang kita 12 jam, malam kita 12 jam. Maka 1/4 daripada 12 jam, berapa? 1/4 daripada 12 jam, iaitu 3 jam. Betul? Maka lebih kurang duha di sini, kalaulah terbitnya matahari pukul 7, maka pukul 10 lebih kurang waktu duha yang dimaksudkan di sini. Walau bagaimanapun kita kena faham bahawa di dalam kitab Muraqi' Ubudiyah syarah kepada Bidayatul Hidayah, maka ulama bersisihan pandangan bahawa adakah bila masuk isyraq itu sudah masuk duha. Maka kerana itu ada sebagian ulama kata bila masuk saja isyraq maka itulah duha. Maka itu awal duha, maka sembahyang dengan niat duha. Walau bagaimanapun sebahagiannya berpandangan bahawa bila awal duha itu dipanggil isyraq, maka niatnya adalah sunnatul isyraq. Berdasarkan juga hadis Nabi SAW, tetapi berlaku khilaf. Kenapa? Kerana hadis itu datang kadang-kadang dengan bentuk umum, tanpa ada yang mengikatnya. Maka ada yang mengatakan itu adalah duha, dan ada yang mengatakan itu adalah isyraq. Khair insya-Allah. Maka macam Abah Buya diajar guru Buya, maka itulah kita sembahyang sunat isyraq, kemudian diikuti selepas itu dalam pukul 9, pukul 10 dengan sembahyang sunat duha. Baik. Bila kita sebut sunat duha ni disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, maka 2 rakaat sekurang-kurangnya. Iaitu sesiapa yang menjaga man hafadha, dalam hadis Rasulullah SAW, ini yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, yang mana hadis ini hadis hasan. Walaupun begitu disebutkan hadis hasan gharib. Apa maksud hadis hasan gharib? Hadis hasan yang asing. Apa maksud hadis hasan gharib? Gharib ini membawa maksud iaitu jalur sanadnya hanya daripada satu sanad saja. Ada yang setengah mengatakan bawah daripada 3 jalur sanad. Maknanya sedikit jalur sanad dia. Maknanya ada setengah-setengah sanad sampai 60 sahabat meriwayatkan dalam sanad yang berbeza, satu. Satu. Tapi kalau boleh sebut gharib, biasanya datang daripada satu sanad saja. Yang lain tidak meriwayatkannya. Walau bagaimanapun hadis ini ada hadis hasan, bahkan kalau hadis dhaif sekalipun boleh beramal. Yang tidak boleh beramal iaitu hadis maudhu' dan juga hadis-hadis yang munkar sebagainya. Baik. Maka bila kita sebut tentang hadis ini, man hafadha, sebab berdasarkan hadis ini menyebutkan man hafadha ala syuf'at ad-duha ghufirat lahu dhunubuhu. Sesiapa yang menjaga syuf'ah. Apa maksud syuf'ah? Syuf'ah ni genap. Syuf'ah ni maksud dia genap, membawa maksud 2 rakaat. 2 rakaat di situ. Duha ghufirat lahu dhunubuhu. Maka diampunkan baginya dosa-dosa dia, wa in kana mithla zabadil bahr, wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ini sembahyang sunat duha. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita dengan 2 rakaat. Kerana itu disebutkan para ulama dan berdasarkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat. Dia macam baca berita. Kan. Jadi mudah-mudahan tak mengantuklah ya. Mudah-mudahan tak mengantuk. Insya-Allah bagi fokus. Kita ni dah tipis-tipis dah Allah bagi peluang. Mudah-mudahan Allah pelihara. Sekarang dengan pakai Google Meet, Buya pula dekat Melaka.
Mudah-mudahan ada semangat balik ke Selangor insya-Allah dengan sebab dengan sebab antum. Buya duduk kat Selangor tu sebab antum aja. Tapi itulah Buya risau juga dah tua-tua ni. So antum dah tak ada macam mana? Dah insya-Allah khair insya-Allah. Ya, terima kasih sangat dengan orang Selangor banyak bantu Buya masa mengaji dulu. Mudah-mudahan Allah berkati mereka-mereka yang membantu Buya belajar dulu. Belajar ni semua tu dapat salur pada mereka. Buya yakin yang sudah meninggal Allah berikan rahmat dalam kubur mereka. Kerana mereka membantu Buya mengajar sepanjang Buya menyampaikan ilmu. Sepanjang Buya mengamalkan ilmu-ilmu baik mereka mendapat saham. Alhamdulillah. Kerana itu antum bila ada jumpa orang-orang pelajar-pelajar yang berpotensi menjadi ulama satu masa, jangan kedekut, jangan segan silu, bantulah mereka. Sila-sila antum dengan sebab itu saja antum dimasukkan dalam syurga dan Allah tak tengok yang lain. Sebab besar benda tu. Ya, baik. Maka kerana itu paling kurang 2 rakaat. Ataupun disebutkan 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. 8 rakaat ni kalau dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, yang mana di kalangan pengikut-pengikut imam ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i, maka kita di Malaysia ini biasanya menggunakan 2 ulama biasanya, iaitu Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar. Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar. Maka kalau kita lihat Imam Ramli, kalau disebutkan Syekh Abdul Samad mengatakan paling banyak 8 rakaat, iaitu berdasarkan Al-Imam Ramli. Tapi kalau Al-Imam Ibn Hajar, kalau di Hadramaut banyak mendahulukan kata-kata Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar itu iaitu 12 rakaat pun berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bukan ada khilaf di situ tetapi atas pegangan para ulama. Cuma di Hadramaut banyak mendahulukan qaul Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah. Baik. Dua-dua ulama itu tidak ada masalah, khair insya-Allah. Maka kerana itu disebutkan, kalau kita lihat paling kalau nak banyak buat pun buatlah 12 rakaat. Itu pun kalau buat paling kurang buat 2. Jadi Buya pesan pada antum, cuba aimkan 2 rakaat dahulu, buatlah selama 40 hari. Ada tak rasa berat? Ada tak rasa bagaimana perasaan antum? Cuba usaha untuk khusyuk dalam 2 rakaat. Fatihahnya paling penting. Kemudian pada tasyahudnya, kepada selawat baginda Rasulullah. Kalau boleh pada semuanya, daripada rakaat pertama sampailah rakaat kedua. Buat 2 rakaat. Cuba latih diri kita 2 rakaat itu bersungguh. Datangkan khusyuknya, datangkan sempurnanya, dan elakkan was-wasnya. Percayalah Allah akan permudahkan selepas itu. Kerana dalam ibadat kita, yang paling penting kita sampai kepada Allah. Dan ibadat kita, salat kita menghalang kita daripada kemungkaran. Kalau kita ini banyak ibadat kita, tapi bertambah riak kita, bertambah ujub kita, takabur. Bukan Buya tak suruh, memang paling banyak, paling baik, terbanyaklah ibadat kita. Tapi kena faham maqasid, maksud. Ya, maksudnya kita bila ibadat itu merasakan hubungan kita semakin rapat dengan Allah. Kan itu anak-anak murid Buya bila minta tunjuk ajar, maka Buya kata buat dulu 2 rakaat. Cuba 40 hari. Lepas 40 hari teruskan lagi. Kalau 40 hari sudah tidak rasa berat, maka tambahan baca surah apa. Maka baca yang ringan-ringan dahulu. Yang penting fokuskan hubungan itu. Boleh faham? Buya perasan dekat komputer ni dia ada left tu apa maksud tu? Ini 2-3 orang. Masalah lain, Buya. Ya, masalah lain. Internet masalah. Ya ke? Khair insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pun dah. Yang lab tu suruh minta masuk baliklah, sayang dia. Baik. Maka kerana itu bila kita lihat sunat duha sangat ditekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebut tentang 2 rakaat. Kan itu para ulama kata paling kurang 2 rakaat. Wa man shallad duha rak'atain lam yuktab minal ghafilin. Allah disebutkan di dalam riwayat Imam Bahaqi dalam Sunanul Kabir, di dalam, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, begitu juga di dalam kitabnya Sunan As-Sughra, yang mana dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan sesiapa yang sembahyang sunat duha 2 rakaat
itu, 2 rakaat saja. Lam yuktab minal ghafil. Maka dia tidak akan ditulis sebagai orang yang ghafil. Apa maksud tidak ditulis sebagai orang ghafil? Orang ghafil inilah orang yang sentiasa terdedah dia kepada maksiat. Orang ghafil inilah yang sentiasa terdedah dia kepada kemungkaran. Maka kerana itu kita tak mau jadi orang-orang minal ghafilin, tak mau. Kerana itu ada kitab yang disebut dengan Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang-orang yang leka, yang lupa, yang lalai. Kita ni kadang-kadang selalu lalai. Kita selalu lupa, nak kena ketuk selalu. Kerana itu, usaha untuk ketuk diri yang tumbuh. Jangan tunggu orang ketuk kita. Bila orang ketuk kita, maka kita takut kita, bila orang tak ada ketuk, jadi macam mana? Kita terus khayal. Ketuk diri kita. Ketuk diri kita dengan apa? Dengan zikrullah. Ketuk diri kita dengan apa? Muhasabah. Mengingat balik ilmu-ilmu kita. Ya. Baru ni Buya dapat balik sekejap ke Selangor. Alhamdulillah Allah permudahkan. Maka Buya ambil kitab-kitab. Sebab tak ada kitab. Buya nak membaca pun susah. Sebab Buya kena balik sini. Balik sebab anak-anak semua kat sini. Nak bawa dia orang tak boleh rentan negeri. Yang boleh Buya aja. Maknanya Buya Alhamdulillah. Bila rentan negeri Allah permudahkan jalan dia. Tak langgar undang-undang. Jangan silap faham. Tak langgar undang-undang. Tapi Allah permudahkan. Alhamdulillah. Buya fikir macam mana ni, aku buku kitab tak ada ni, ya Allah. Aku nak baca kitab macam mana, ya Allah. Permudahkan aku perjalanan aku, ya Allah. Alhamdulillah, tiba-tiba Allah datangkan sahabat kita yang memudahkan dengan cara yang betul. Buya tak membohong. Maknanya letak nama Buya ada dalam miti tu. Dalam miti tu. Dan Buya kata kena akad betul-betul ni Buya sebagai pekerja. Jadi Buya kata Buya pekerja dan Buya berakad Buya pekerja yang tak mau gaji. Jadi begitu. Jadi bila Buya pergi sana, Buya minta dia bagi tugas pada Buya, update komputer ke, buat apa-apa ke, dan pekerja sementara. Ala kulli hal, sunat duha ni banyak hadis-hadis Nabi SAW. Ada satu hadis ni Nabi SAW menyebut ni, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Awsat min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Ibn Khuzaimah fi sahihihi. Dia Imam Khuzaimah mengatakan hadis ini hadis sahih, yang mana menyebutkan dalam hadis ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yuhafidhu ala salatid duha illa awwab. Allah, yang ni kita minta sangat, ya Allah bantu kita. Sebab Nabi SAW mengatakan tidak akan menjaga salat duha ini. Mana tidak akan ada perasaan dia nak menjaga salat duha ini. Rasa nak salat duha ini. Kecuali orang-orang yang dipanggil awab. Apa maksud awab? Iaitu kathirul ruju' ilallah. Orang awab ni, awabin ni, awabun ataupun awabin, yang mana orang-orang yang sentiasa nak kembali kepada Allah. Dia nak diri dia dalam satu hari tu nak sentiasa bersama Allah. Dia tak mau kalau boleh Allah tertinggal dia. Dia nak Allah selalu perhati dia. Ini orang awam. Maka muhasabah diri kita. Tak apa, jangan rasa sedih, jangan rasa buruknya aku. Tapi kalau kita ni jenis tak berapa nak jaga solat sunat duha, usaha lepas ni. Ya Allah, pilih aku, ya Allah. Supaya aku ni masuk dalam golongan awam. Iaitu aku ni sentiasa kembali pada Engkau, ya Allah. Sentiasa balik kepada Engkau, ya Allah. Boleh faham tak? Jadi insya-Allah Allah maj'alna minal awwabin. Amin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang-orang awam. Kerana Nabi kata, iaitu jadi pilihlah kami, jadikanlah kami orang-orang yang iaitu yang awam, supaya dapat kami menunaikan duha. Sebab duha ni tidak akan jaga tu tanda. Semacam mana, seperti wuduk lah. Sebelum ni kita sebut tentang wuduk. Wuduk ini Nabi SAW kata apa? La yuhafidhu ala al-wuduk illa al-mu'min. Tak ada orang yang tidak akan menjaga seseorang itu wuduk dia, maknanya sentiasa dia nak berwuduk, kecuali dia itu orang mukmin. Kalau dia orang yang mukmin, yang cukup-cukup dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dan yakin kepada Allah, di atas marhalah yakin. Semua kita mukmin insya-Allah, tetapi mukmin kita yakin yang mana? Yakin pada tahap mana? Maka kalau kita lihat pada tahap keyakinan kita, kita lihat, maka bahasa badi kita, Nabi kata tidak akan menjaga seorang itu wuduk dia kecuali orang itu beriman sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan rasa kecewa, jangan rasa ralat, usaha sungguh-sungguh. Insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan benda tu pada kita. Jangan stres kata Afzal aku tak pergi dah, Allah pemudahkan yang lain, alhamdulillah. Tapi yang itu jangan berhenti, usaha lagi.
Fastabiqul khairat wasari'u. Dia masalahnya kita merasa cukup dengan sesuatu dan tak mau menambah. Ini pun masalah. Merasa cukup maksudnya cukup dah, boleh masuk syurga dah. Siapa kita nak menentukan kita masuk syurga? Siapa kita nak memastikan apa yang kita buat itu Allah terima? Kerana itu perjalanan hidup kena dijalankan, teruskan. Macam apa ni Jimakno, teruskan perjalanan. Isteri dah tidak ada, insya-Allah doakan. Mudah-mudahan maafkan dia, silap-silap dia, redha dia. Insya-Allah mudah-mudahan isteri kita menunggu kita di pintu syurga insya-Allah. Dan makna juga akan masuk syurga insya-Allah, dan semua kita insya-Allah. Kita hidup di dunia ni sementara. Tetapi yang paling seronok, adakah kita akan kembali pada ahli keluarga kita besok akhirat? Allah menyebut dalam Quran, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Itu pasti. Maka kalau kita semua ahli syurga akan kembali kita ke dalam syurga, dikembalikan Allah dalam keadaan digembirakan Allah, masrura, digembirakan dengan kembali kepada ahli keluarga kita. Kan itu, berbuat baiklah para suami kepada isteri-isterinya, dan kepada isteri berbuat baiklah pada suaminya, taatlah suaminya. Dan masing-masing menjalankan hak masing-masing. Kita dalam bab iman kepada Allah tidak ada beza. Lelaki ke, perempuan ke, itu tidak ada beza. Berkenaan dengan martabat di sisi Allah juga, para ulama mengatakan tidak ada beza. Cuma masing-masing ada tugas. Maka suami sebagai pembimbing keluarga, membimbing keluarga, ketua keluarga, bukan memastikan dia itu derajatnya lebih tinggi, dah. Dan isteri, contohnya macam Firaun dengan Asiyah. Maka Asiyah isteri yang paling beriman, bahkan menjadi ahli syurga. Antara ketua-ketua ahli syurga bagi pulungan muslimah, Asiyah. Subhanallah. Kerana itu masing-masing ada tugas mesti. Ingat, apa yang kita buat atas muka bumi ini adalah tugas kita. Bukan untuk kita berbangga. Bukan. Bila seorang suami, Allah akan tanya kita sebagai seorang suami. Bila seorang isteri, Allah akan tanya kita sebagai seorang isteri. Bila kita jadi ibu, Allah akan tanya kita sebagai suami. Para ibu juga hati-hati. Kadang-kadang syaitan menghiaskan kepala kita, aku ibu. Maka akhirnya kita rasa kita saja yang perlu dihormati. Kita saja yang perlu dijaga hati. Akhirnya kita menghilangkan hak bagi anak-anak kita. Pun kita juga akan diazab. Begitu juga bapa. Aku saja yang begini-begini. Begitu juga guru. Begitu juga. Maknanya merasakan ini hak aku. Tapi akhirnya bagi anak-anak muridnya dia tidak menjalankan hak dia pun tidak bermasalah. Dia akan bermasalah juga. Begitu juga anak-anak murid. Masing-masing ada tugas dia masing-masing. Kalau faham itu. Tapi kalau guru bila bercakap, mentarbiah dan sebagainya, jangan fikir negatif, fikir positif. Fikirkan benda itu untuk memperbaiki diri kita. Dan guru pun sambil bercakap itu cuba nak memperbaiki diri dia. Jangan ada kotoran dalam hati kita sehingga kita bersangka buruk dan memikir yang bukan. Baik. Atau solat sunat duha. Maka mudah-mudahan Allah pilih kita jadi awab insya-Allah. Dan hadis Nabi SAW yang masyhur tentang solat duha ini, apa dia? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan sahih, yang mana disebutkan wa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Dan berpagi-paginya setiap sendi-sendi badan kamu itu, setiap seseorang itu sulama, sendi-sendi di kalangan kamu itu sadaqatun. Maka setiap sendi-sendi kita itu ada hak dia pada sadaqah. Maka disebutkan Rasulullah SAW ada 360 sendi kita. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Tengok tu. Memerintah kepada kebaikan itu sedekah. Mana menyuruh kepada kebaikan itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, dan menghalang kemungkaran sedekah. Wa yujzi an dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Banyak sebenarnya hadis ni panjang, cuma disebutkan semuanya itu kalaulah ada kekurangan kita, pasal Buya pesan pada diri Buya dan antum semua, kalau boleh jangan tinggal walaupun 2 rakaat. Sebab apa? Sebab semua ada hak tau. Kita ni daripada pagi sampai kita tidur balik, banyak hak-hak. Banyak yang perlu kita sedekah, yang kita perlu hulurkan. Tetapi kadang-kadang, terutamanya tubuh badan kita, yang perlu kita syukur. Untuk kita bersyukur kepada Allah SWT di atas nikmat yang Allah beri. Dan ada amar ma'ruf, bersan pada kebaikan, berzikir, tu semua dikira sedekah pada diri kita. Sedekah pada tubuh badan kita supaya kita selamat besok hari kiamat. Maka Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini
memberikan dua rakaat yang memudahkan kita, maka kalau kita buat 2 rakaat ini, kata Rasulullah, yujzi an dzalik, iaitu Allah mengcover seluruhnya yang lain yang kadang-kadang kita terlupa, yang kita bukan sengaja kita terlupa ataupun lemahnya diri kita itu, ketika itulah 2 rakaat ini Allah coverkan kepada yang lain. Kalau boleh jangan tinggal ni waktu duha panjang. Dia masalah di ujian ni bila tak ada uduk. Nak uduk balik tu malah. Orang perempuan kadang sibuk di dapur masak, sibuk menjahit, sibuk baca majalah. Ni pula musim-musim PKP ni kan. Sibuk yang lelaki pula dengan kerjanya, dengan sibuk tengok TV-nya. Cerita Hindustan saja berapa jam, tahu-tahu dah Zuhur. Maka kenalah kita semayang duha. Mana usahalah. Yang mana mampu, insya-Allah. Cuba kalau boleh, kalau rasa nak ni, cuba yang terbaik sekali, iaitu bila kita semayang subuh, lepas semayang subuh kita berzikir terus, berzikir. Buya kita bila amal benda tu cantik je. Buya bila amalan tu dengan kalau kita baca sempurna dengan wirid latifnya, bermula dengan zikir lepas subuh, zikir lepas semayang, kemudian diikuti dengan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudiannya sampai habis baca tu, kita baca pula kemudiannya Syekh Abu Bakar bin Sa'id, Allahumma ya azimah sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathirul jud. Kemudian sambung pula kita dengan bacaan surah Yasin. Baca surah Yasin, lepas baca surah Yasin, kita baca pula wirdul latif. Tak kisahlah, ya susunan itu tidak mengapa. Buya bila baca sebab baca surah Yasin, Buya baca kalau Buya baca permulaannya lepas kita semayang itu dengan zikirnya subhanallah subhanallah alhamdulillah tu, sampai kemudiannya sambung dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidar rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun tu, kemudian sampai akhir, kemudian la ilaha illallah 12 kali, Allah 12 kali, hu 12 kali. Kemudiannya bermula terus dengan membaca alif lam mim. Lepas baca alif lam mim itu, Buya baca pula Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma ya azimah sultan. Kemudian Buya baca surah Yasin. Baca surah Yasin. Lepas baca surah Yasin tu Buya baca doa Yasin, iaitu Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka dinana wa abdanana anfusana. Kemudiannya lepas habis daripada itu, Buya baca pula kemudiannya wirdul latif. Kemudiannya selepas wirdul latif, Buya baca pula iaitu wirid sakran. Baca wirid sakran, iaitu Allahumma inni akhwatu bidarbillah tulu masya-Allah qablu la ilaha illallah. Kemudian habis yang itu Buya baca surah Kahfi 10 awal 10 akhir. Habis-habis itu cantik je isyraq. Itu kalau kiraan Buya lah. Bacaan Buya. Mungkin bacaan antum baca-baca tu mungkin setengah yang laju mungkin setengah jam lagi atau 15 minit lagi, ataupun terlewat sikit tak apa. Habis kan, lepas tu semayang Buya selalu semayang sunat isyraq. Bila semayang sunat isyraq, habis saja semayang sunat isyraq. Kadang-kadang Buya semayang sunat istikharah. Lepas tu kalau yang biasanya lepas isyraq, Buya lepas isyraq tu berdoa, lepas tu Buya semayang terus sunat duha. Lepas tu dah selesai dah. Lepas tu kalau terbatal pun puan-puannya dah bolehlah buat kerja apa-apa, mengemas ke, tolong mengemas ke, memasak. Masak tu bukan Buya makan masakan yang dimasak. Tu yang biasa Buya buat. Kerja juga tu. Kalau orang masak tak dimakan, rugi juga. Tu kerja. Baik. Orang perempuan ni makanan dia macam mana pun puji. Itu satu nikmat bagi dia tu. Percayalah, masakan tu lah berturut-turut 2 minggu. Bila kita puji masakan tu. InsyaAllah. Masing-masing kita manusia. Baik. Orang lelaki ni jangan puji-puji dia bila masak, dia menyambah. Orang perempuan jangan puji. Dia macam dia tak mau. Dia segan. Dia buat macam secara tak langsung je. Makan buat tunjuk rasa berselera orang perempuan. Itu dah cukup dah suami. Kalau cakap dia rasa macam poyo, macam yuk-yukan. Orang Jawa kata yuk-yukan. Atau poi-poi. Baik. Maknanya balik pada apa kita sebut tadi. Itu sunat duha. Okey dah. Kan itu disebutkan sunat duha itu iaitu start daripada naiknya matahari. Iaitu selepas segalah naiknya matahari, yang mana masuknya waktu isyraq, terus. Jadi tak ada masalah. Kalau ada yang kata saya tak mal, tapi kalau tanya Buya, gitulah semayanglah sunat isyraq.
dan semayanglah sunat duha 2 rakaat. Kalau kat Hadramaut memang selalu diminta oleh Habib Omar paling kurang 8 rakaat. Memang kat sana kadang-kadang Buya masuk kat sana rasa senang nak buat ibadat-ibadat sebab suasana, sebab zikir, sebab sahabat-sahabat yang sama tujuan dia. Tapi bila balik Malaysia memang ujian. Bila kita bersendirian, akan rasa malas, akan rasa berat. Bila mata kita tertengok benda-benda tak elok. Kat Yaman tu mana ada nampak? Orang perempuan semua tutup. Kan? Internet pun zaman Buya tak ada. Zaman sekarang dahsyat dah lah. Cuma zaman Buya internet pun tak ada. Jadi yang mata ni asyik tengok siapa? Tengok wajah Habib Umar, tengok wajah para ulama yang lainnya, para habaib, tengok Al-Quran, tengok buku wirid, tengok buku kitab, ngajian ilmu, maka hati tu akan rasa bersih dan mudah untuk membaca Quran. Setiap baca Al-Quran dan tak rasa berat. Tapi bila Buya balik Malaysia, memang ada berseberat. Jadi bila kita dah mempelajari, bila balik tu, bila rasa berat, ada something wrong. Pertama kita tengok, mata aku tengok apa hari ni? Telinga aku dengar apa hari ni? Mulut aku cakap apa hari ni? Kemudiannya, suasana. Keliling aku siapa? Maka kita sebagai pemimpin yang baik, kalau kita nak suasana tu kembali, bawa orang keliling kita untuk bersama dengan kita. Agar mereka itu juga bersama tujuan dia, maka akan hiduplah juga. Alhamdulillah. Macam antum bila dah ada bersama, bila pengajian apa semua, dia jadi elok. Jadi ibadat elok. Ni kita ujian pula. Susah. Okey, baik. Kerana itu niat dia diajar oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, disebut di sini apa dia? Usalli sunnatud duha rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semayang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu bila dah rakaat yang pertama, kalau kita lihat dekat sini, disebutkan apa ni, rakaat yang pertama disebutkan, maka baca olehmu pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah, iaitu selepas Fatihah, wasyamsi wadduhaha. Kemudian rakaat yang kedua baca apa dia? Kemudian daripada Fatihah, walaili idza yaghsha. Ini yang terbaik berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun ada juga ketika mana para sahabat mengamalkan, dan Rasulullah SAW juga mengamalkan, iaitu dekat sini tak disebut, tapi dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali menyebutkan paling kurang pun bacalah yang umumnya dibaca Rasulullah, kadang-kadang dalam sunat-sunat nafilahnya, sunat-sunat mutlaqahnya, iaitu dengan yang rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua iaitu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Boleh faham tak? Dan ada sebagian ulama mengatakan bahawa disebut wasyamsi wadduhaha, maka dikatakan juga kalau ataupun selain daripada itu, iaitu membaca yang ada kaitan dengan duha, iaitu contohnya surah ad-duha, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, boleh faham? Yang penting suara tu, gambar video nampak. Baik, insya-Allah ya. Baik. Mana tu? Seterusnya. Maka baca pada rakaat yang kedua, kemudian daripada walaili idza yaghsha, dan apabila selesai engkau daripada mengerjakan sembahyang 2 rakaat itu, maka banyakkan olehmu mengucap istighfar. Mengucap istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, banyak istighfar. Allah minta ampun. Buya teringat malam tadi, tengah Buya duduk-duduk, Buya selalu bila orang telefon, bila nombor tu tak naik nama, Buya tak angkat. Sebab apa? Buya dah banyak kali kena scam. Buya jadi menyampah scam. Jadi tak suka, dia sakit hati. Jadi Buya tak angkat. Dan itu Buya pesan kalau ada yang nak telefon, mesej dulu, beritahu siapa. Lepas tu baru telefon, barulah Buya angkat. Itu pun kalau Buya kat tangan Buya handset lah. Jadi malam tadi tu, rasa nak angkat, ada telefon 017. Rasa ingin angkat, kata apa saya rasa berat angkat. Bila Buya angkat tu, rupanya Habib Abdul Rahman Al-Haddan. Habib Abdul Rahman Al-Haddan tanya khabar, lama tak jumpa, rindu, doakan antum minal ulama. Dia kata doakan. Buya kata antum min ahli bait Rasulillah. Maka apa Habib Abdul Rahman kata pesan, dia kata ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala, susah kita nak berjumpa, susah kita nak berjumpa. Maka banyakkan istighfar, banyakkan mohon ampun pada Allah atas dosa-dosa kita. Dia pesan pada kita. Maknanya
masing-masing. Kerana itu kita ni kita tak tahu. Kadang-kadang Allah nak membimbing kita, Allah nak menegur kita. Kadang-kadang kita tak tahu. Kadang Allah datangkan orang-orang, kadang hati kita tengah resah, Allah datangkan orang-orang yang dekat dengan Allah, maka menyebabkan hati kita pun rasa terubat. Hati kita. Maka seterusnya kita tengok bila solat duha, apabila selesai engkau daripada mengerjakan sembahyang 2 rakaat itu, maka banyakkan olehmu mengucap istighfar dan selawat kepada baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka malam Jumaat selalu kita di madrasah kita berselawat pada baginda Rasulullah. Sekarang ni Allah bagi ujian, antum sudah mengaji, maka buat di rumah paling kurang dengan anak-anak antum, ataupun paling kurangnya dengan diri antum sendiri, berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan paling kurang selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Paling kurang pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah beri taufik tu buya pada antum semua supaya kita tak lupa. Bukan mesti malam Jumaat saja, tapi kalaulah kita ni takut leka dan selalunya kita ni selalu kalau tidak ada aturan kita akan jadi lalai, maka malam Jumaat tu aku akan selawat banyak-banyak. Selain daripada tu bukan tak berselawat, tetapi aku akan buat yang mana aku mampu. Tapi atur hidup kita malam Jumaat dengan pagi Jumaat. Yang selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Buka lah tu YouTube tu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad ala al-wara rutbatan wa rufa'. Ya Rabbi, selawat kita, seorang kita tak apa. Lepaskan rasa rindu kita pada Sayyidina Muhammad SAW. Percayalah Allah, malaikat akan membawanya. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW, kita bila berselawat pada baginda pada malam Jumaat, selalunya kalau selain daripada malam Jumaat, maka kalau kita berselawat, maka akan disampaikan oleh para malaikat sayyahin, atau dalam riwayat mengatakan sayyarah, iaitu membawa kepada baginda, menyampai pada baginda bahawa fulan ibnu fulan berselawat dan mengucapkan salam pada engkau. Tetapi kalau malam Jumaat, memang direct Allah tunjukkan kepada kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni hari ni apa? Hari Selasa. So Rabu, Khamis, hari Jumaat, selawat pada baginda. InsyaAllah kita mengingatkan diri juga ataupun sini. Baik. Tu Ruzia Awan, tolong matikan mic lah. Bunyi macam bunyi. Okey. Baik. Maka disebutkan apa dia? Disebutkan banyakkan selawat, istighfar, selawat atas Nabi SAW, dan setelah itu maka baca olehmu apa? Baca olehmu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada khalqillah wa bidawami mulkillah. Baca 10 kali. Ini yang diletakkan, disyurkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Baca tu subhanallah alhamdulillah. Ini memang satu wirid, satu amalan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Antaranya dalam hadis-hadis yang banyak, antaranya diajar kepada Fatimah Az-Zahra, dibacakan untuk mencari kekuatan diri, untuk membuat benteng diri kita. Sebab kita sekarang ni macam-macam. Kalau kita duduk tak ada maksiat sekeliling kita pun, ataupun tidak ada, kadang-kadang hati kita, kadang syaitan datang,
membisikkan sesuatu. Tiba-tiba hati kita ada rasa geram, tiba-tiba je tengah duduk tu mari. Rasan tak? Dia mengingatkan kita dengan orang-orang yang menyakitkan hati kita, dia mengingatkan kita dengan orang-orang yang buat macam-macam kat kita. Akhirnya ketika tu kita rasa marah, tertiba kadang-kadang boleh bercakap seorang-seorang. Kita kadang-kadang maki hamun bercakap seorang-seorang. Nampak tak? Ini syaitan. Maka bila macam tu, sebut la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah, dawa'u li tis'i wa tis'ina adnah al-ham, iaitu kalimah la haula wala quwata illa billah, ubat kepada 99 penyakit, paling kurang insya-Allah pasti sembuh dengannya, iaitu alham, perasaan resah di lisan. Tu bisikan-bisikan syaitan. Baik. Setelah itu maka baca olehmu akan doa barang yang engkau kehendaki daripada doa yang kemudian daripada semayang dahulu itu. Maka baca doa. Selalunya kita baca solat, doa Allah SWT, doa duha, betul tidak? Kalau kita tengok, kalau yang disyurkan oleh ketika Buya mengaji dahulu, iaitu oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullah, beliau membacakan macam mana doa beliau membacakan. Doa dimulakan dengan alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni aminkan ya. Yang dah sembahyang duha aminkan, dan yang belum pun aminkan, tak apa. Nanti boleh apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Allah ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, infahna minka binafhati khair ya binafhati khair, infahna minka binafhati khair. Itu dibaca 3 kali. Ya Allah, kurniakan bagi kami dengan tiupkan bagi kami dengan tiupan kebaikan. Nafhah ni orang panggil hembusan kebaikan. Istilah kiasan supaya Allah bagi kita jalan kebaikan. Kemudiannya kita baca doa, angkat tangan kita baca apa dia? Ya basit ni amalan Habib Muhammad Al-Haddad. Ya basit sebut salah satu nama Allah Al-Husna, iaitu sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, walillahil asma'il husna fad'uuhu biha. Maka Allah itu ada nama-nama yang baik, berdoalah iaitu dengan membaca ya basit diulang sebanyak 10 kali. Tadi apa? Infahna minka nafhat khair, iaitu ya Allah kurniakan, hembuskan bagi kami hembusan kebaikan, 3 kali baca. Kemudiannya sebut ya basit, iaitu Allah yang maha melapangkan, Allah yang melapang kita kalau sekiranya kita ada kesempitan atau kesusahan atau macam-macam. Maka baca ya basit 10 kali. Kemudiannya itu angkat tangan kita. Kalau Habib Muhammad dibuat macam mana? Yang masa sebut ya basit tu dia angkat tangan gitu. Dia angkat tangan gitu. Ya basit. Kemudian bila dia nak meneruskan doa, dia akan merapatkan tangan dia doa. Maka bila rapat tu doanya apa dia? Absid alainal khaira wal rizq. Ya Allah, lapangkan bagi kami segala kebaikan dan rezeki. Lapangkan kami kebaikan dan rezeki. Wa waffiqna li isabati shawab wal haq, dan berilah persetujuan bagi kami, taufik bagi kami kepada yang benar, yang tepat dan yang benar. Minta apa kita buat satu hari ni biarlah benar, biar tepat. Apa yang keluar daripada mulut kita biarlah benar, biarlah tepat kepada yang diinginkan Allah. Ya Allah, yakin Allah boleh buat begitu. Percaya, bila kita buat sesuatu yakin kepada Allah, Allah boleh buat. Tapi kita kena usahalah untuk Allah masihkan seronok. Bila Allah jaga kita, lah kata-kata kita yang keluar, kata yang Allah nak, perbuatan yang kita buat, perbuatan yang Allah nak. Bila kita bermuamalah yang Allah nak, maka hidup kita akan rasa gembira, seronok dan tenang. Baik, maka sebut tu suruhnya mendoakan Allahumma, iaitu disebutkan apa tadi? Ya basit. Kemudian kita kata wafiqna absid alaina al-khaira wa rizq wa wafiqna li isabati as-shawab wal haq.
Kemudiannya seterusnya baca wa zayyinna bil ikhlas. Ya Allah, hiaskan kami dengan keikhlasan. Hias diri kami ni dengan apa? Dengan ikhlas. Wasidq, dan jujur. Penting jujur ni. Yauma yanfa'u shadiqina sidquhum. Orang yang cuba jujur akhir zaman ni memang ramai orang tak suka. Nampak tak? Maka kita kena, dan kadang-kadang sampai dia terpencil, dia bersendirian dia. Sebab orang kalau nak dekat tak mau. Orang akan kata tak ada protokol dia. Sebab kadang tak semua orang ahli, orang panggil dakwah. Ada setengah orang ahli haqiqah, maka dia cakap ni yang benar saja. Dia tak tahu uslub dakwah. Jadi jangan marah dia. Apa yang dia cakap betul. Nampak tak? Cuba kita kata lah, nak cakap pun berlapik lah sikit. Tapi sebenarnya kalau kita muhasabah, betul atau tidak? Betul. Kita salah tu, betul tak? Betul. Kita dah sibuk apa ni nak tegur aku tegur. Dah, kenapa asyik nampak yang itu? Kenapa tak nampak diri kita yang tak betul? Kenapa asyik nak nampak yang lain tu? Kita bukan pentarbiah contohnya. Kalau pentarbiah tu lain lah, dia kena tengok anak murid dia. Dan dia kena tegur. Dia memang kena lihat kesilapan anak murid. Dan dia kena tegur. Baik. Maka kita baca apa lagi tu? Kita terus baca lagi Buya baca teruslah dulu takutkan Buya pun terlupa juga. Maka bagus bu wafiqna li isabati as-shawab wal haq wa zayyina bil akhlaq was sidq wa a'idna min syarril khalq, dan minta berlindung dengan daripada kejahatan makhluk. Waqtim lana bil husna, dan ya Allah khatamkan aku, pertama sekali matikan aku dalam keadaan husnul khatimah, fi lutfin wa afiyah, dalam keadaan lembut dan kelembutanmu ya Allah, dan kesihatan daripadamu ya Allah, afiat daripadamu daripada segala dosa dan segala malapetaka dan bala. Kemudiannya barulah yang kita duk biasa baca tu kan, Allahumma inna duha'uka, kan ada nasyid Allahumma inna duha'uka, ya Allah duha ini duha engkau ya Allah, wal baha'u baha'uka, dan kemuliaannya kemuliaan engkau ya Allah, wal jamalu jamaluka, kecantikannya kecantikan engkau ya Allah, wal quwwatu quwwatuka, dan kekuatan itu kekuatan engkau ya Allah, wal qudratu qudratuka, dan kekuasaan itu kekuasaan engkau ya Allah, was sultanu sultanuka, dan juga penguasaan itu penguasaan engkau ya Allah, wal azamatu azamatuka, dan kebesaran itu dan kemuliaan itu kemuliaan engkau ya Allah, wal ismatu ismatuk, dan pemeliharaan itu pemeliharaan engkau ya Allah. Kemudiannya apa dia? Allahumma in kana rizqi, kan kita Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu, dalam amalan kita wirid. Itu dah ada situ. Maka kalau kita untuk diri kita, masa tu kita seorang-seorang kita baca Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzil, wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, kalau rezeki aku kat langit, turunkan ya Allah. Ya Allah, kalau rezeki aku kat bumi, keluarkan ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama, Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana ba'idan fa qarribhu. Ya Allah, kalau jauh minta dekatkan ya Allah. Wa in kana qalilan fakathir. Ya Allah, kalau sikit banyakkan ya Allah. Tak salah. Tak salah kita nak minta. Yang salah bila kita minta pada makhluk, maknanya bukan membawa masuk minta, kalau kita minta orang tolong, minta orang bagi dia, tak salah. Tapi maknanya hati kita tu tergantung pada makhluk. Itu yang tak betul. Tapi kalau minta pada Allah, mintalah ya Allah kayakan aku. Tak salah. Sebab kita minta pada tempat dia. Maka kita kata apa? Wa in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana qalilan fatathihu. Ya Allah, kalau sikit banyakkan ya Allah. Wa in kana ma'duman, kalau sekiranya rezeki aku ya Allah tiada ya Allah. Dalam ilmu-Mu tiada ya Allah. Tertulis pada aku tiada rezeki aku, fa'ujirhu. Ya Allah, dengan kekuasaan Kau maka wujudkanlah ya Allah. Mungkin tak ada rezeki kita, tapi wujudkan ya Allah. Allah berkuasa. Wa in kana haraman, dan tak mustahil kadang-kadang Allah tetapkan rezeki kita ada, tapi yang haram. Maka minta apa? Fatahir. Ya Allah, sucikanlah yang haram. Bukan membawa maksud kita terus melakukan benda haram itu, tapi bila maksud Allah sucikan, Allah jadikan yang haram itu menjadi halal. Kadang-kadang Allah twist sikit aja, benda yang haram jadi halal. Kadang-kadang kan bila kita buat muamalat, kadang-kadang rezeki kita dapat melalui perniagaan-perniagaan kita, kan kadang-kadang macam-macam kan. Ada syubhat, ada macam-macam, betul tidak? Jadi minta, kadang-kadang Allah twist. Akhirnya Allah datang ke seorang ajak kita muamalat, kita betulkan akad aja. Daripada haram jadi halal. Nampak tak? Inkan haram fatahil bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa sultanika wa azamatika wa ismatika. Allahumma atina fi kulli hin
Ya Allah, berikan kepada kami pada setiap ketika, ya Allah, afdal ma ataita au tuti ibadakas salihin. Maknanya minta Allah berikan kepada kita setiap ketika itu sebagaimana yang telah Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh sebelum ini. Fi kulli hin, pada setiap ketika kita minta rezeki, Allah bagi kesihatan, kebaikan pada setiap ketika. Semuanya yang pernah Allah bagikan pada orang-orang saleh. Mal afiyat tamah fid darain, dengan keafiatan yang sempurna pada dua daerah, iaitu dua dunia, dua negara, iaitu dua dunia, iaitu akhir dunia dan juga akhirat. Amin. Cukup. Itu doa. Itu paling kurang. Kalau lah tak hafal, jangan langsung tak berdoa. Mintalah doa apa-apa pun. Kata Syekh Abdul Samad, doalah apa-apa nak doa. Yang penting doa yang baik. Setakat ni boleh faham? Maka disebut apa dia? Syahdan. Tiada sembahyang ratibah pada antara terbit matahari hingga gelincir matahari. Maka disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, nak beritahu pada kita, di antara terbit matahari sampai tergelincir tu, tidak adalah sunat ratibah yang lain, iaitu yang diletakkan oleh syarak untuk kita, yang diaturkan oleh syarak untuk kita, melainkan kecuali apa sembahyang yang disunatkan, yang ratibah. Kena faham sunat ratibah. Sunat istikharah bukan ratibah yang memang diletakkan, dia ada waktu dia, telah ditentukan waktu dia. Iaitu apa dia? Duha. Apa dia? Tidak ada sembahyang lain kecuali sembahyang apa? Sembahyang isyraq dan sembahyang duha, itu dua tu. Cuma disyorkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, sembahyang istikharah itu pada waktu pagi. Ada yang mengatakan ulama suruh waktu malam. Tak ada masalah. Yang penting jangan buat pada waktu haram. Macam Syekh Abdul Samad suruh buat pagi-pagi. Sebab apa? Kan pagi itu kita nak bergerak melaksanakan segala hajat kita. Maka sembahyang istikharah. Mudah-mudahan Allah aturkan pilihan yang betul sepanjang perjalanan kita sebelum kita tidur. Okey. Mana tadi? Sembahyang duha itu juga. Maka jika ada yang lebih waktu, ni kalau dah sembahyang sunat isyraq, sembahyang sunat duha, ada lebih waktu daripada yang demikian itu, maka hendaklah engkau kerjakan di dalamnya sesuatu dari 4 perkara. Kata Imam Al-Ghazali. Begitu juga terjemahan daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, kalau dah sembahyang sunat isyraq, dah sembahyang sunat duha, maka kalau ada waktu lagi terlapang, maka buatlah salah satu daripada 4 perkara ini. Kalau boleh buat 4-4, khair. Tapi biasanya agak suka, maka buatlah salah satu daripadanya. Okey, apa dia? Boleh teruskan ni? Ni dah sarapan semua. Maka ada yang masih nak meneruskan puasa 6. Ni Syawal dah 30 Syawal lah pada hari Jumaat. Yang belum, tak apa. Kalau yang tak sempat buat, minta doa pada Allah. Allah permudahkan di masa akan datang. Jangan stres sangat dalam beribadat ni. Yang diberi peluang buat sungguh-sungguh. Yang penting ada pasal niat, insya-Allah. Kadang-kadang ada orang perempuan, dia nak buat tiba-tiba masa nak buat awal-awal itu tak buat. Kadang-kadang suami asyik suruh makan ataupun anak-anak ajak makan. Datang lepas tu bila tangguh, wah semangat nak buat, datang bulan dah mengambang. Dah tak boleh buat pula. Lepas tu takdir Allah bila datang bulan pula, lama pula kali tu, selalu 7 hari dah jadi 10 hari pula. Dia tak, kalau selagi tak sampai 15 hari 15 malam, maka itu dikira haid. Maka sudahlah. Tiba-tiba tak dapat. Macam mana? Ataupun ada yang pasang niat tapi khayal lupa, tahu-tahu dah masuk lepas Syawal Zulqa'dah. Tak apa. Khair insya-Allah. Maka siapa yang dah sudah, makanya hari ni bolehlah makan apa sebagainya dah. Baik. Syahadah. Apa dia perkara yang pertama? Kita sebut perkara yang pertama. Masuk perkara yang pertama sikitlah. Boleh? Nanti kita buka soalan. Perkara yang pertama, tengok perkara yang pertama. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah, tak diterjemahkan sini. Dalam kitab Bidayatul Hidayah dia sebutkan perkara yang pertama, wahuwal afdal. Dia sebut al-halatul ula wahiyal afdal. Kata Imam Al-Ghazali, kalau dalam kitab asal, perkara yang pertama, kalaulah ada lapang lepas kita, memang pastilah ada lapang, sebagai sunat isyraq dan sunat duha, maka perkara yang pertama, dan itulah yang paling afdal, kata Imam Ghazali.
Sini tidak diterjemahkan. Iaitu apalah? Hendaklah engkau kerjakan di dalam waktu itu menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama. Dan jangan engkau masyghul, iaitu sibukkan diri itu dengan ilmu yang lain yang ada manfaat. Maksud ilmu yang lain itu yang tidak ada manfaat pada agama, daripada ilmu yang memberi manfaat kepada agama itu. Maknanya dahulukan benda yang tak ada manfaat pada agama. Seperti ilmu yang lebih daripada yang difardukan. Maksudnya yang maknanya bukan tak bermanfaat. Kadang-kadang manfaat itu kemudian. Jadi cari yang betul-betul bermanfaat ketika itu. Iaitu contoh yang diberikan itu ilmu yang lebih, iaitu yang selebih daripada yang difardukan atasmu fardu ain. Maknanya fardu kifayah. Yang fardu ain pun kita tak faham masih jelas, duk sibuk dengan ilmu fardu kifayah. Seperti yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia yang tiada mengambil ilmu kepada guru yang baik dan mursyid. Bila dia tak jumpa guru yang baik dan mursyid, maka akhirnya bila dia belajar, akhirnya terdorong belajar dia itu pada sesuatu yang sebenarnya bukan fardu ain bagi dia, yang tidak memanfaatkan dia. Duk sibuk dengan mengaji benda-benda yang duk rasa menjadikan diri dia macam tu wali, ataupun menjadikan diri dia tu belajar sesuatu benda yang bukan fardu ain bagi dia. Maknanya sibuk dengan khilafiyah. Kalau tu tengok dalam YouTube tu kadang-kadang, yang bila berceramah asyik nak bergaduh aja, duk kata orang ni bid'ah, itu bid'ah, yang ni ulama ni kata ni. Ilmu khilafiyah ini ilmu yang selepas fardu ain. Ini kita fardu ain pun tak jelas, asas pun tak kuat, kita terdorong ke arah belajar berdemikian ataupun dijadikan dengan guru yang demikian, yang akhirnya kita ni tidak ada basic, tidak ada asas. Yang kita sibuk asyik nak memblame orang, nak tak kata benda ilmu tu tak bagus. Tapi duk sibuk. Ilmu fardu ain tak ngaji. Asyik belajar, ni minta maaf, basic tidak ada, ilmu tasawuf tidak ada, ilmu syariah yang fardu tidak ada. Akhirnya macam mana? Kan itu bila sampai satu masa tiba-tiba lompat. Lepas tu tiba-tiba jadi mengarut. Nampak tak? Akhirnya ataupun sampai satu masa asyik semangat aja, akhirnya jadi keras. Jadi perjuangannya Allah Akbar, hudud pun tak faham, qisas pun tak faham, ta'zir pun tak faham. Allah Akbar. Ni bukan Buya Pelih, Buya tegur ni. Ustaz Azhar Idrus pun kadang tegur juga. Ustaz pun tegur juga. Ustaz ni guru, kena tegur. Walaupun ustaz di dalam jemaah yang nak berjuang agama Allah. Tapi jangan kita rasa diri kita maksum. Jangan kita rasa diri kita tu dah sempurna. Kena ngaji. Baru ni Buya ada jumpa kontraktor. Yang dalam jemaah. Tak betul. Dia kena syarikat sebab kalau 50-50 tidak boleh dalam Islam. Dia mesti salah seorang kena dominan. Mesti kena ada 70 atau 30. Baru ketika itu boleh membuat keputusan bila dah mesyuarat. Kerana itu dalam kebanyakan ulama mengatakan, iaitu dia ada syarikat mufawadah. Dulu kan Buya ada aja. Syarikat mufawadah, syarikat mudarabah. Jadi kadang-kadang macam mana? Lepas tu macam-macam. Itu dalam bab muamalat. Kemudiannya dalam bab munakahat. Dalam bab itu yang fardu untuk kita. Ini tak tahu apa-apa macam mana ni. Kalau betul kita punya Islam, carilah benda-benda tu. Kadang ada kata yang Allah kita kena tak. Astaghfirullahalazim. Jangan macam tu. Jangan terkeliru. Ya. Jangan hati-hati. Jadi perbaikan diri kita betul-betul. Macam baru ni pun Buya bulan-bulan balik. Abang Buya tanya, dia dah bertekak dekat majlis fatwa dengan seorang lagi ahli majlis fatwa, duk tekak pasal tentang hukum. Dia ni duk datang mazhab Syafi'i, yang ini pula datang mazhab yang lain. Yang ni kata ada isu seorang imam baca khutbah, lepas tu bila baca khutbah dia tergamam, jadi akhirnya dia tidak duduk di antara dua khutbah.
Macam mana? Sah ke tidak khutbah? Itu pun dah bertekak dalam majlis fatwa. Bukan tepi jalan dalam majlis fatwa. Jadi bila ditanya Buya, Buya jawab satu. Nak tanya, masa dia tergamam tu, dia terberhenti tak di antara dua khutbah? Maknanya tak duduk, dia terberhenti tak di antara dua khutbah? Masa tu yang bertanya, Abang Ustaz bila tanya dia kata, dia kata apa ni, ialah terberhentilah aku apa sebagainya. Jadi dia kata duk yang ada itulah masalah dia. Yang ini berkeras kata tak sah. Ini ikut mazhab Syafi'i. Dalam fatwa ni lain. Dia tak boleh, bila masa Buya ambil pengurusan fatwa, kita tak boleh keras kepada satu mazhab. Kita kena ambil yang mudah, yang sesuai, yang menjalan. Kotak kan berapa banyak jemaah tu nak kena buat. Jadi selagi ada khilaf, maka kita ambil yang taisir, yang memudahkan. Janganlah berkeras kepala pula, aku nak kata ni tak betul, ni tak betul. Itu pasal lah Buya ni kadang malah nak campur ni. Kadang bila nak, bukan tak ada tawaran, ada tawaran, tapi bila menjadi macam tu lah. Dalam tu macam-macam orang, tu tidak. Bukan Buya nak suruh ikut cakap Buya je, tapi kalau musyawarah, muzakarah dengan cara yang baik, khair. Tapi masing-masing nak cakap dia betul, payahlah. Kalau dah tak betul, mana-mana. Kalaulah dia betul pun sekali, jangan kata mesti orang lain tak betul, sebab orang lain mungkin ada pandangan yang dia ikut. Kalau nak kata dia tak betul, datangkan hujah. Begitulah cara dia. Bila suruh datang hujah, tak ada pula hujah. Kalau hujah dia ada seorang ustaz tu cakap dalam YouTube, itu bukan hujah. Itu bukan hujah. Itu kita ngikut-ngikut taklid tak erti. Biar ada hujah. Boleh faham? Itu cara kita mengaji. Tapi macam itulah. Bukanlah kata tak bagus. Maksudnya perbincangan tu baguslah. Tapi nak kata isu-isu begini, bagi antum, benda-benda khilafiyah, letak tepi dulu. Kerana itu bila kita mengaji tumpu. Bila kita ada guru, tanya guru kita, maka guru kita kata kita belajar dulu mazhab Syafi'i supaya ada basic. Setiap kehidupan kita itu bersandarkan apa yang difaham oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, yang mana bagaimana semayang kita dan sebagainya. Lepas tu kalau timbul persoalan, barulah rujuk balik pada guru kita. Saya tak dapat buat ni ikut mazhab Syafi'i ni, kalau ikut saya tak boleh Ustaz, tak boleh apa ni Syekh, macam mana? Maka ketika itu guru akan tunjukkan jalan yang mudah, pemudangan kita. Begitu juga pada negara. Kadang-kadang berjalan elok dalam mazhab Syafi'i, tiba-tiba kalaulah ada sesuatu yang menyukarkan, maka rujuk pada mufti. Maka mufti ketika itu akan mendahulukan kata-kata ulama yang lain yang kuat juga untuk memudahkan masyarakat. Ini yang berlaku dalam COVID dan sebagainya ni, kan? Macam contoh bila orang tanya pasal vaksin, Buya tak menghalang. Jangan silap faham. Tapi bila orang tanya pada diri Buya, sebab bab ni diwartakan. Bila mufti sudah mewartakan, maka hukum dia harus khair insya-Allah. Bagi Buya masih pegang Buya harus. Kerana itu tak boleh meletakkan wajib, kecuali kalau ada benda-benda yang ada qarinah yang menyebabkan dia wajib. Mungkin kadang-kadang pada frontliner atau sebagainya, bagi dia orang benda tu jelas, benda tu kuat, memang benda tu halal, confirm, maka dia wajibkan, tak apa. Tapi kalau yang umumnya sekarang ni dengan hukum harus, maka bila hukum harus, maka apa maksud harus? Bila sebut harus, jaizun tarku, jaizun fi'luh. Boleh buat, boleh tak buat. Jadi Buya, depan dengan Buya saya Buya tak mau buat. Sebab Buya masih tidak jelas kedudukannya. Sebab ada vaksin yang pasti ianya suci dan ada halal. Ada vaksin yang memang jelas ianya ada kandungan babi dan sebagainya. Walaupun sebagian ulama mengatakan dengan istihalah dia menjadi suci. Khair. Jadi macam antum kalau bertanya pada Buya, macam mana Buya kata? Kata terpulang. Ambil. Jangan seret pula guru kita pula. Guru saya kata tak boleh. Tak betul. Bila ada Buya cakap tak boleh, Buya cakap harus. Tapi bila tanya pada Buya, habis Buya macam mana? Buya tak ambil. Tak boleh Buya. Saya kalau Buya tak ambil, saya tak nak ambil. Jadi maknanya kalau saya Buya ambil, saya ambil. Jadi maknanya Buya suruh saya ambil. Dah macam tu pula. Tak betul lah macam tu. Ni. Kalau yang antum, kalau ada yang tanya Buya, macam mana kalau saya nak ambil bahasa, kalau kamu rasa perlu nak ambil. Kan? Bila tanya, itu pasal orang kata la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan tanya sesuatu perkara kalau dah jelas pada kamu makin menyusahkan kamu. Jadi kalau dalam zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Musa suruh sembelih lembu kan. Mula-mula kan Nabi Musa kata lembu je. Kau carilah mana-mana lembu sembelih. Ini banyak tanya. Bila tanya dah lembu betina pula. Dah lembu warna kuning keemasan pula. Kan jadi susah. Jadi antum bila tanya Buya, saya nak ambil bahasa apa pandangan Buya? Kalau rasa perlu, rasa nak ambil hukumnya harus kata mufti. Ada berhenti takat tu. Pergilah ambil. Kecuali kita ni memang
tu lain lah, tu dalam bab lain. Tapi marhalah-marhalah. Kan tanya pula, ya betul ke? Habis kan macam mana? Kalau sekiranya kat dalam tu ada benda yang tak halal. Bila dah ada tak halal syubhah, maka elok tak ambil. Pula dah. Habis kalau yang tu ada satu tempat, dia tanya lagi. Satu tempat tu kata memang ada babi confirm. Jadi haram ambil. Ada pula haram pula. Tadi halal harus. Dan kau banyak tanya pasal. Kan ni mula-mula tadi kau dah tanya dah boleh ambil. Kau banyak tanya pasal aku tekak kepala kau kan. Kan? Tidak kita faham. Baik, khair insya-Allah. Jadi jangan stres sangat bab ni. Kadang-kadang macam-macam hal. Macam abang Buya Ustaz Zul, dia walaupun haji mazhab tu, dia pun pegang tak mau ambil. Dia tak mau ambil. Adalah pandangan dia pegang. Tapi Buya tidaklah sekerah dia juga. Ini khair insya-Allah. Buya bukan lalang Kalau tanya Buya tak ambil. Sebab Buya sihat, elok apa sebagainya. Buya pun tak campur orang mana. Lepas tu benda tu pun tak apa jelas apa Buya nak masuk dalam badan Buya. Dan Buya tak ada keperluan yang sangat. Buya bukan frontliner Buya. Betul tidak? Buya bukan pegawai polis yang kena berdiri sampai ada sekali Buya lalu dia duduk je. Je nak pergi mana je? Jalan. Dia pun dah tak larat. Kan? Yang berhadapan yang tu mungkin keperluannya agak lebih berat kepada perlu. Kalau benda itu memang dah dikaji dan diorang mengatakan dah kaji, elok kuat benda tu membentuk, bukan menghalang menguatkan tubuh tu untuk melawan vaksin tu lah. Melawan vaksin pula, melawan COVID. Dia tak ada campur buat, Buya ambil, tak perlu lah. Jadi jangan heret guru kita pada masalah kita pula. Boleh faham? Mana tadi? Yang kerja-kerja tu. Yang kerja-kerja asyik jumpa orang apa sebagainya time-time COVID ni. Rasa keperluan perlu ambil lah. Tapi akidah jaga. Jangan kata sebab itu Allah halang, Allah kita selamat. Itu cuma usaha ikhtiar saja. Okey. Tu. Hendaklah engkau kerjakan di dalam waktu itu menuntut ilmu yang mempunyai jangan sibuk dengan ilmu fardu kifayah. Ustaz, saya apa pandangan Buya, saya nak mengaji bab-bab menangkap toyol. Contohlah. Dia kata tak perlu. Macam mana fardu ain kamu, solat kamu macam mana? Tapi sekarang ni kena banyak toyol. Tak payah, toyol yang tu tak banyak. Yang banyak toyol yang ada rambut hitamnya. Yang tu jadi polis. Dapatlah tangkap. Tak payah belajar ilmu halus ni. Itu ilmu yang tak perlu. Belajar ilmu fardu ain. Semayang kita, ibadah kita, haji kita, zakat kita. Kemudiannya naik kepada seterusnya, memahami jenayah dan sebagainya. Itu pun dah atas-atas itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Contoh jadi mahkamah, orang buat mahkamah syar'i, dia kena belajar benda-benda tu. Wajib pada dia, fardu ain pada dia. Saya nak belajar bab-bab bidan. Tak payah, pergi hospital aja, banyak bidan situ. Tak payah, belajar dulu yang fardu ain. Kalau dah belajar, nak belajar pengususan, tak apa. Tak ada masalah. Tak boleh belajar langsung ke? Bukan tak boleh belajar langsung, cuba tengok imbang. Kalau ada belajar fardu ain, ada sambil-sambil tu ada belajar sikit-sikit, tidak diutamakan, yang diutamakan fardu ain, yang itu adalah belajar seminggu sekali, tak apalah. Yang dimasukkan dekat sini maknanya tumpu dulu fardu ain itu. Yang lain-lain itu dikemudiankan atau dikurangkan waktu. Boleh faham? Baik, mana tadi? Tu. Kerana itu disebutkan di dalam banyak hadis Rasulullah. Ada satu hadis Buya ingat, Buya buat catat dalam kitab Buya masa Buya mengaji dulu masa di Hadramaut ataupun masa Buya mengulang masa di Mesir. Disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Tabarani, qala Rasulullah SAW, "Idza ata alayya yaumun," Nabi kata apa? "Idza ata alayya yaumun lazdada fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla فَلَبُورِكَ لِي فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ ذَلِكَ الْيَوْمِ." Kata Rasulullah SAW kata apa? Jika datang kepada aku satu hari yang mana di situ tiada penambahan padanya ilmu aku yang mendekatkan diri aku kepada Allah, maka sebenarnya tiadalah keberkatan hari itu untuk aku daripada start terbitnya matahari hari itu. Tidak adalah berkat bagiku pada hari yang mana terbitnya matahari pada hari itu. Maknanya nak sebut, Nabi nak beritahu pada kita, kalaulah ada satu hari aku bangun-bangun tiada penambahan ilmu bagiku hari itu,
dan menandakan yang kita tak faham dan kemudian rujuk kepada guru. Faham tak? InsyaAllah. Khair insyaAllah. Baik. Jadi banyak lagi hadis dan sebagai akhirnya sebelum kita tangguh pengajian kita ini, Nabi juga menyebutkan tentang kisah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim menyebut apa dia? Qala Rasulullah SAW, qala Luqman Al-Hakim, ya bunayya. Luqman Hakim pesan pada anak dia, ya bunayya, wahai anakku. Nampak orang Arab ni bila sebut ya bunayya, itu panggilan manja pada anak. Kalau biasa standard ya ibni, wahai anakku. Tapi bila sebut ya bunayya, itu maknanya wahai anak kecilku, anak manjaku, ya bunayya. Itu pasal. Kalau panggil anak ya bunayya, ya bunayya jalisul ulama. Kata Luqman Hakim pesan pada anak dia, wahai anakku, duduklah bersama para ulama. Bukan setakat duduk je. Nak kata konsennya, Luqman Hakim nak kata sungguhnya. Dia kata, wazahimhum birukbatain. Dan sesakilah mereka dengan lutut-lutut kamu. Apa maksud dia? Iaitu duduk tu, maknanya dekat dengan mereka. Maknanya rapat dengan mereka. Zahimhum. Zahmah. Apa maksud zahim? Maknanya sesakkan. Jamkan. Maknanya sampai rapat kita dengan ulama lah, memenuhi, mendekati mereka. Biruk batai. Sebab apa? Fa innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhyil qulubal maitata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang dah mati, kama binuril hikmah, kerana Allah menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah yang ada pada para ulama itu. Kama yuhyil ardal maitata, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, biwabilis samai, dengan basahan langit, iaitu dengan hujan. Bayangkan kalau kita tengok hujan turun basah kan, rumput-rumput kita, pokok kita kan, macam itulah hati kita bila duduk dengan para ulama, hati kita akan basah dengan cahaya hikmah yang diberi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita, agar kita dikurniakan, Allah permudahkan di masa akan datang insya-Allah. Dan media sosial yang ada ni, ni pun Buya kalau tak ambil PhD tu hari masa musim Covid ni, master sebelum Covid, PhD dalam Covid, barulah Buya tahu juga ni pasal Google. Lepas tu yang Buya cadangkan pada MIDI supaya buat Google Meet ni nak tengok. Buya risau juga terfikir ni, alah macam mana makcik-makcik ni usaha antum walaupun saya tak tahulah Ustaz, jangan putus asa macam tu, kan ada anak, ada jiran, ada telefon, tanya lah macam mana nak buat, tekan-tekan je, tik dah keluar dah. Nampak? Buya ni punya usaha. Untuk antum ni Buya usaha. Tanya MIDI macam mana Buya usaha, sampai beli laptop ni untuk antum. Sebab laptop Buya itu hari kan dah rosak, kena jual. Tapi Alhamdulillah Buya dah guna dah setahun lebih, kat 2 tahun. Lepas tu rosak, lepas tu orang tu bagi balik duit buat Buya, penuh macam Buya baru beli. Bayangkan. Rezeki ke tak rezeki tu? Buya mana ada geng dengan HP tu, dengan geng-geng laptop tu, apa pasal dia nak bagi Buya? Nampak tak? Ni orang panggil rezeki. Alhamdulillah dapat beli laptop yang murah sikit lah. Ni kurang sikit. Ni beli ni untuk apa? Untuk antum lah. Sebab apa? Macam tablet ni yang ada hadiah Buya itu, tablet ni. Tablet ni untuk membaca. Buya nak baca-baca apa, ada makalah-makalah, baca dalam ni. Sebab mata tak sakit baca situ. Terima kasih hadiah. Lepas tu Buya dengar ada yang tolong-tolong kemas rumah Buya. Terima kasih banyak. Terima kasih daun keladi, kemaslah lagi. Terima kasih banyaklah. Minta maaf lah kalau masuk-masuk tu ada nampak sepah ke apa sebagainya. InsyaAllah kan. Mudah-mudahan tu buat dengan ikhlas. Barakallahu fikum. Ada semua yang ada kat sini. Dan ada yang tak sihat, sakit. Ada yang anak sekarang ni dekat hospital ya, anak Allah Muhammad. Siapa ni? Fatimah. Mukhaizah. Anak Mukhaizah, Buya suka panggil Fatimah ni cucu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggil Fatimah. Anak kata dekat hospital ya. Tak sihat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan. Macam mana keadaan sekarang? Masih di ICU? Ya.
Masih di ICU ke? Tak. Di ward Sekarang biasa? ni dah tadi baru offkan ubat. Tak ada di sini di ward biasa. Tapi dah di offkan ubat lah. Alhamdulillah. Maksudnya dah tak bergantung pada ubat, baru je sebentar tadi. Keadaannya semakin okey. Buya dengar saya? Dengar. Semakin alhamdulillah okey. Semuanya dia tak boleh macam biasa sekarang. Yalah. InsyaAllah. Dia masih cergas, masih boleh cergaskan. Dia dah lemah untung, lah rasanya. Untung ada anak syurga tu, untung. Alhamdulillah. Banyak siapa ujian kita macam-macam. Yang lain juga yang kurang sihat, mudah-mudahan kita semua disihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanjangkan umur dalam ketaatan insya-Allah. Zakia bagi. Oh, itu Buya minat. Sebab apa? Macam nenek Buya buat. Terima kasih banyak. Terima kasih daun keladi. Kalau boleh buat lagi. Jadi gitu. Juga yang lain-lain masing-masing ada Buya, antum semua anak mudah-mudahan Allah takdirkan sebagai anak murid Buya yang insya-Allah bangkit besok bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan atas niat antum dalam mengambil guru Buya juga dalam mengambil anak murid, insya-Allah khair. Yang penting kita semuanya murid dan guru. Sebab itu kita belajar untuk ilmu. Begitu juga pada yang lain-lain. Bukakan ruang ini juga pada sesiapa yang nak mengaji. Boleh masuk. Meet ni berapa orang boleh masuk ni? 100 orang. Ini hari ada 85 ni. Betul. Ada 85 orang. War-war lagi supaya orang lain dapat faedah. Dan kongsikanlah rakaman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat pada apa yang kita belajar hari ni. Lepas Buya keluar, berbuallah elok-elok jangan wah pula. Selalu macam tu sebab Buya faham sebab apa? Sebab Buya bila proses PhD Buya ni kan banyak Google Meet. Jadi bila pensyarah tu dah tak ada, wah kita pun cakap dalam tu. Apa khabar? Sihat ke? Ada seorang sahabat Buya tu, dia orang Kelantan, Buya baru kenal dia kat situ, dia masuk ni. Oh, apa khabar? Ustaz, apa khabar? Masing-masing dah bercakap. Bercakap yang elok-elok, berbual yang elok. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita semua Ada apa-apa soalan nak tanya? Dah lewat dah ni. Dah 11.30 ni. Takut ada yang nak ambil anak kat sekolah. Takut ada yang nak masak dah. Sibuk je kita ni dah. Ada soalan Buya? Ada soalan? Soalan apa tu? Dengar suara Buya. Assalamualaikum Buya. Buya. Boleh tanya? Ilyas. Assalamualaikum Buya. Salam. Berkaitan soal Isyraq Buya. Soal Isyraq, syarat dia adakah mesti dia solat berjamaah ataupun dia boleh bersendirian di rumah? Kalau bersendirian di rumah, bagaimana dengan wanita di rumah yang solat bersendirian di rumah? Bolehkah dia solat Isyraq di sana? Tidak ada masalah. Solat sunat Isyraq ini tidak mesti di masjid atau di mana-mana. Maknanya di mana-mana pun kita bila masuk Isyraq, dia berkait dengan waktu. Berjemaah, tidak warid dalil kata tak boleh berjemaah, maka boleh berjemaah atau bersemayang seorang. Macam solat sunat duha lah. Boleh berjemaah dan boleh juga semayang seorang. Tidak ada masalah. Begitu juga sunat Isyraq. Maknanya bila masuk saja Isyraq, maka semayang. Tak semestinya di masjid. Di rumah pun boleh. Yang penting dia berkait dengan waktu. Sudah masuk Isyraq, iaitu naiknya matahari dan menerangi yang membawa maksud segala, maka ketika itu sembahyang sunat Isyraq. Wallahu a'lam. Terima kasih Buya. Ya, tadi ada nak tanya tadi? Assalamualaikum Buya. Ya, saya Abuya. Ya, saya nak tanya Siti Maslah. Ya. Ya, Abuya. Assalamualaikum Abuya. Salam. Nak tanya berkenaan doa tu Abuya. Doa. Ya basit. Lepas tu abusit. Abusit apa Abuya? Oh, sambungan tadi. Sambungan nanti ada recording nanti, iaitu ya basit tu baca sebanyak 10 kali.
Kemudiannya rapatkan tangan. Absid lan absid alainal khaira. Ya, luaskan bagi kami kebaikan war rizqa, dan juga rezeki. Absid alainal khaira war rizqa. Luaskan bagi kami kebaikan dan rezeki. War rizqa. Sebab dia maf'ul bih. Tu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Abuya. Sama. Siapa nak tanya? Ada lagi? Angkat tangan tu, ada orang angkat tangan lagi tu? Ya, Assalamualaikum Ustaz Abuya. Hanya berkenaan dengan doa sunat duha ni, boleh tak kalau kita membaca solat duha ni kita pegang buku? Doa. Penting. Boleh, tidak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah. Maknanya bukan mesti hafal. Baca pun boleh. Kita ada buku wirid tu baca. Buya pun tak pernah hafal. Baca sampai hafal. Kita akan baca sampai dia. Tak apa. Tak perlu nak rasa segan. Tak perlu nak rasa segan. Baca terus. Tak apa, khair insya-Allah. Kalau dapat hafal, bonus lah. Alhamdulillah. Tak terhafal apa ya? Cuba juga hafal. Lupa pula. Apa? Terima kasih Abuya. Yang penting hafal nama suami. Jangan lupa nama Haji Zahwan tu. Jangan lupa. Ya, baik. Waalaikumsalam. Ya, Haji Zainal. Ya, macam hadis Imam Muslim sebut tadi tu, yang solat duha tu, dia kata sedekah untuk setiap anggota sendi badan kita. Apa beza dengan sedekah yang wang ataupun sedekah yang kita buat, sedekah wang ringgit yang kita buat tu, dengan beza sedekah yang anggota sendi ni, solat duha ni? Sedekah, bagus soalan tu. Sedekah di sini nak kena membawa maksud, apa tujuan kita sebenarnya asal pada maksud sedekah. Asal pada maksud sedekah iaitu balik kepada membawa maksud benar sedekah, iaitu benar, iaitu kita nak membenarkan iman kita, nak menunjuk bukti kepada Allah, dan juga ianya membawa kepada maksud syukur. Bila kita bersedekah tu, kita bersyukur dengan harta yang Allah beri. Bagi yang menderma dengan rezeki harta dia, maka dia ada perbahasan dia tersendiri. Contohnya kalau rezeki harta, yang mubah, iaitu sedekah yang harus, tidak ada masalah. Ada yang jariah, ada yang tidak jariah. Apa maksud sedekah jariah? Sedekah jariah yang mengalir, maknanya orang tu melakukan sepanjang hidup dia digunakan, mengalir benda tu, walaupun kita dah mati benda tu masih berjalan. Sedekah yang tidak jariah banyak juga pahalanya, iaitu mungkin kita bagi masa tu habis, selesai. Boleh faham tak? Bila kita sebut berkenaan dengan yang ini pula, ini sedekah. Bila kita sebut sedekah pada anggota, iaitu syukur kita pada nikmat diri kita. Maka macam mana atas sendi-sendi kita nak bersyukur kepada Allah? Macam mana? Maka jadi macam mana Allah ajar supaya kita menunjukkan syukur dan bukti kita ini bersyukur kepada Allah dan beriman kepada Allah, maka dengan sembahyang sunat duha. Maka yang itu semua adalah sedekah, tidak yang dipanggil wajib, tapi sedekah yang dipanggil mubah ataupun sedekah yang mandubah, sedekah yang disunatkan. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah Buya. Ya, baik. Puan. Assalamualaikum Abuya. Ya, waalaikumsalam. Ya, Fizalina. Ya, berkenaan dengan solat sunat isyraq ni, dinyatakan kalau dari waktu subuh, kita terus sambung dengan zikir hinggalah sampai waktu solat isyraq tu, kita akan dapat pahala di mana haji dan umrah yang sempurna. Tapi kalau macam situasi saya sebagai isteri, habis subuh tu dapatlah wirid sebentar, lepas tu saya nak kena mula santuni suami untuk pergi kerja, siapkan sarapan dia, teman dia sebentar sampai dia pergi kerja. Lepas tu pergi kerja tu adalah masa sikit lagi sebelum isyraq, lepas tu saya sambung zikir.
Dan kalau buat solat tu macam mana Tuan Buya, masih dapat ke dia punya dapat yang itulah. Dapat yang itulah khidmat pada suami. Dapatlah yang itu. Yang itu ada bahagian dia. Yang ini ada bahagian dia. Jangan kita ni sangat orang panggil jangan beribadat tijarah. Tijarah ni perniagaan, nak untung. Nah, sebab kalau tak dapat untung yang ini, dapat untung yang itu. Sebab benda yang kita buat tu baik. Jangan salahkan saya sebagai isteri terpaksa begini. Bukan saya kata Afizalina, Buya kata Afizalina menyalahkan, tidak. Tapi kadang-kadang bila kita dah begitu, ganjarannya besar juga. Yang ini kalau tak dapat jangan pula rasa rugi sebab masing-masing ada ganjaran yang Allah berikan. Tak jadi isu. Besok bila ada sampai satu masa, kadang-kadang suami outstation, dapat kita yang itu pula. Tak dapat khidmat pada suami sebab suami outstation. Mungkin ada orang lain khidmat dia kat sana kalau kita izinkan. Maknanya kita dapatlah yang lain pula. Maksudnya macam tu. Wallahu ta'ala. InsyaAllah Allah ni maha pemurah. Banyak benda Allah bagi kita. Tak dapat yang ni, dapat yang tu. Nanti bila sampai satu masa dapat. InsyaAllah. Tapi untuk kita nak laksanakan solat sunat isyraq tu masih boleh nak? Boleh. Dia bukan mesti duduk straight. Tidak. Cuma Buya kata, cara Buya macam tu. Mungkin Buya lelaki kan, antum perempuan, mungkin ada yang nak kena masak, nak kena itu, nak kena ini. Mudah-mudahan besok kita dapat sampai macam Buya dengan Umi, antum dengan suami antum, mudah-mudahan sampai satu tahap besok sampai macam Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha yang mana sudah kenikmatan dengan zikir sampai tak ada anak. Sebab apa? Lazat dengan zikir sampai dah dia dengan suami pun dah tak bersama, bukan tak bersama sebab tak suka, tapi dah kedua-duanya tenggelam dengan kelazatan. Tu nak dapat yang itu tu susahlah sikit dah. Sebab suami masih tengok isteri macam lazat, isteri tengok suami macam lazat. Jadi terimalah seadanya kita tu. Maksudnya kadang isteri tengok suami lazatnya dari sudut duitnya, daripada sudut gurau sendanya, daripada sudut macam-macam. Suami pula tengok isteri lazatnya dari sudut makanannya, daripada sudut gurau sendanya, senyumannya. Jadi khair. Benda tu elok semuanya, khair. Yang ni tak dapat yang ni. Yang penting jangan isi dengan yang tak baik. Kalau tak dapat yang tak baik, dapat yang tak dapat yang baik, dapat yang tak baik lah. Na'udzubillah. Kalau kata syaitan buat, kata, abang saya nak duduk ni sampai isyak, saya nak berzikir ni, abang ni asyik buzu nasi goreng layan abang je hidup saya. Macam tu. Dua-dua tak dapat. Hancur semua. Allah Ta'ala. Terima kasih Abu ya. Ya, sama. Ada soalan lain? Yang lain, minta maaf ya Buya bila cakap tua-tua apa semua bukan nak perli ya. Dia sebenarnya untung antum ni sebenarnya. Buya cakap tu supaya kita sedar. Bila Buya sebut tu supaya kita sedar. Buya anggap diri Buya tua. Tak mau cakap muda sebab nak fikir kita nak mati. Boleh faham tak? Ya. Ya Puan Ratna Sari. Ya. Waktu Isyraq ni ada akhirnya tak? Isyraq ni sebut pada awal duha. Dia dihukumkan pada adat dan uruf. Jadi kalau awal duha masuk dalam 7 suku, maka masihlah lagi dipandang awal itu dalam 7 suku sampai 7.30 atau 7.45. Atau pukul 8. Tengok pada adat. Macam Buya melihat Isyraq itu kalau masuk dia 7 lebih, Buya bagi sejam untuk Isyraq tu sampai sebelum pukul 8. Itu dikira awal duha. Baik, sama. Ya. Assalamualaikum. Ya. Saya nak tanya. Ya. Macam saya ni keadaan kesihatan kurang baik lah. Tapi aku bersyukur. Jadi saya cuba berpuasa Syawal. Tapi kadang-kadang tak kesampaian. Sebab apa? Ni tarikh yang akhir pada Jumaat. Ya. Kan? Jadi saya kalau tak sampai 6 hari tu mana dia? Khair insya-Allah. Yang dapat buat sehari, dapat buat 2 hari, memang ikut sunnahnya awal iaitu dengan 6 hari. Itu dipanggil surat sunnah. Tapi kalau kita tak dapat sempurna dengan ada benda yang menghalang atau dengan kesihatan kita dan macam-macam, khair insya-Allah Allah Maha Pemurah. Allah akan bagi juga atas niat kita itu yang hari pertama kita puasa, hari kedua kita puasa, hari ketiga atau hari keempat. InsyaAllah Allah akan pandang itu sebagai sunat yang kita usaha dalam Syawal yang kita nak buat 6 tapi kita tak dapat nak buat. Khair insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang besar insyaAllah pada apa yang kita nak. InsyaAllah. Cuma lagi satu Buya nak tanya. Ya.
Yang puasa putih tu yang sebulan 3 kali tu tarikhnya bila ya? Dia 14, 15 atau ya. silap saya. Ya. Maknanya dia ada hari putih. Memang. Itu pun boleh amalkan. Dia Isnin. Kalau kita tengok pada yang ada puasa-puasa sunat yang mingguan, ada yang bulanan. Nampak? Kalau yang mingguan, Isnin, Khamis. Kalau yang bulanan, macam yang sebutkan tadi, 13, 14, 15. Ada yang tahunan. Ya khair. Yang kita boleh buat. Buya pun jangan-jangan juga buat yang itu. Yang Buya alhamdulillah dipermudahkan Allah, Isnin, Khamis. Isnin, Khamis, itu pun kadang-kadang tertinggal juga. Isnin, Khamis. Tapi yang penting kita nak buat tu. Buat sampai Allah cop kita dapat. Teruskan. InsyaAllah. Terima kasih Buya. Ya, sama. Waalaikumsalam. Kita teruskan lagi dan seterusnya di masa-masa akan datang kalau kita boleh buat khatam ataupun kita buat tafsir, ada minta bincang betul-betul, tunjukkan kesungguhan, kumpulkan jemaah untuk mengaji supaya ianya lebih barakah dan nampak kesungguhan dia. Jangan persendiriannya seorang minta, Buya mengajar tafsir, minta tolong Buya. Tak boleh macam tu. Dia jaga-jaga. Kalau guru ni kadang-kadang bergurau dengan kita, dia tanazul. Dia merendahkan martabat pada diri kita tu. Jangan pula kita pijak balik cakap pun dah kurang ni. Tapi tak adalah berlaku. Cuma nak beritahu, minta dengan cara elok. Tak boleh. Tapi nampaklah. Walaupun tersekat-sekat, kadang jalan tu macam tu kan. Tersekat-sekat tak apalah tu. InsyaAllah. Baik, kita sama-sama baca doa insyaAllah. Kalau boleh buka mic tu, insyaAllah kita baca doa sama. Seorang bawa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ربنا رب علمنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا ربي وفق بما ترتضي قولا وأجرنا بكل الجهود واجعلنا ربنا كل الجهود وأنت أكبر الذنب وصلاة الله تجمع في كتاب وعلى الآخرة المصطفى وعلى صلى الله على سيدنا يا ربنا
اللهم صل وسلم جميعا على InsyaAllah selesai kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah semua